Masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal ta'ala al khair bi wajhillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah. Terima kasih kepada Allah kerana beri peluang lagi kita hidup di bumi Allah. Dan yang mana kita akan kembali kepada akhirat Allah. Pergi daripada kita ni daripada Allah dan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Bukan diri kita sendiri milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang kita miliki di atas muka dunia merupakan amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Akal, masa, kehidupan, sehat, anak isteri dan harta itu merupakan amanah. Maka Allah Ta'ala nak menilai kita betul ke tak kita pandai juga amanah. Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tujuan aku jadi ke hidup al-hayah wal maut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana kami jadi ke hidup dan kematian itu merupakan ujian. Ayyukum ahsanu amala, yang manakah di antara kamu yang paling baik amalan dia. Maka untuk membaiki amalan kita ini perlu kepada belajar. Seorang nak baiki kereta kena belajar. Sekalipun saya niat baik nak baiki kereta awak, tapi awak tak belajar, minta maaf saya tak berani nak bagi kereta saya. Dok saya betul ikhlas nak tolong kereta awak. Awak pandai ke tak baiki? Oh tak pandai, tak boleh. Maka membaiki itu perlu kepada ilmu. Bukan perlu kepada niat dan kesungguhan yang baik dah bagus dah. Tetapi perlu kepada ilmu juga. Maka apabila kita merasai nak membaiki amalan kita dan niat kita dan tujuan dan amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita perlu kepada satu ilmu. Maka ilmu ni banyak. Antara ilmu yang wajib atas seorang itu belajar adalah ilmu tasawuf. Ataupun ilmu yang berbicara mengenai hati. Hati yang baik, katanya Nabi, akan melahirkan seluruh anggota yang baik. Ala inna fil sesungguhnya dari dalam jasad manusia itu ada satu kempa daging. Iza saluhat, apabila baik hati itu, daging itu, maka baik semua benda. Apabila jahat benda itu, maka jahat semua anggota dia. Ala wahyal qalbu, ingatlah benda itu adalah hati. Allah Ta'ala tak suruh kita jaga benda banyak. Dalam Imam Ghazali menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata antara satu bab di dalam Ihya Ulumuddin dipanggil ajaibul qalbi, keajaiban hati. Kerana dalam ilmu tasawuf dia menitik berat ke hati. Kerana Nabi pun sebut hati ni yang perlu jadi baik. Apabila hati baik, okey, semua anggota dia akan jadi baik. Maka tasawuf menitik berat ke benda berkaitan dengan hati. Kerana kalau kita suruh dia jaga anggota dia, tangan, mata, semua benda itu, tetapi hati dia tak baik, benda itu hanya tak mungkin tidak berkekalan. Ataupun di hadapan orang dia jadi baik, belakang orang dia tak jadi baik. Tetapi apabila hati dah baik, di hadapan orang, di belakang orang, maka dia tetap menanggung amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka punca benda yang paling difokus, dititik berat ke dalam ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan hati. Anggota lain tak cara lagi. Sebab itulah setengah orang yang kecek hati saja. Kerana apabila seorang itu kita berjaya menawar hati dia, oh makin sudah beres. Maka dia akan jadi baik sendiri. Kerana hati itu ibarat raja di dalam tubuh. Tubuh kita ni kata Imam Ghazali seperti satu kerajaan, satu negara. Maka dimiliki oleh satu raja, iaitu raja itu dipanggil hati. Maka dialah yang memerintahkan tangan, yakni anggota dia. Rakyat-rakyat dia diperintahkan oleh raja ni. Dialah yang memerintahkan kaki, dialah yang memerintahkan mata, dialah memerintahkan semua anggota itu melalui perintah hati. Keinginan kita. Maka Allah Ta'ala kata baiki raja itu. Apabila baiki raja itu, satu saja raja tu ya tumpu kepada dia. Apabila baik,
Tak payah. Dia akan jadi baik. Tetapi raja ni payah. Bukan mudah nak mengawasi, nak menguasai raja tu. Tetapi apabila dikuasai oleh ilmu, dikuasai oleh cahaya nur yang ada di dalam satu ilmu itu, maka hati itu menjadi cerah. Maka dia akan mengarahkan seluruh rakyat dia, yakni anggota tubuh, untuk jadi baik. Pada masa itulah Nabi kata ala wahyal qalbu, maka pada masa itulah hati. Maka kita pun bertukar menjadi diri kita yang sebenar. Maka diri itulah yang layak menjadi khalifah di atas muka bumi itu. Sebagaimana katanya Allah Ta'ala apabila berbual dengan malaikat dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan satu khalifah di atas muka bumi. Apa maksud khalifah? Macam kita. Kalau hati masih belum bersih, tidak boleh menjadi khalifah. Apa maksud khalifah? Pengganti Allah di muka bumi supaya menguruskan, memakmurkan bumi Allah Ta'ala. Maka hanya hati yang bersih layak menjadi khalifah. Ulama-ulama sufi apa maksud khalifah sini? Ada kata wali kutub, ada kata kutub yang memerintah urusan dunia. Maka kalau hati tidak bersih, itu masalah. Maka kena belajar cara membersihkan hati sebagaimana di dalam ilmu fiqh wajib mempelajari lagu mana kita nak membersih pakaian kita supaya sah dalam sembahyang. Kita nak sembahyang perlu bersih daripada najis supaya sah sembahyang kita. Maka dalam ilmu tasawuf wajib kita membersihkan hati supaya bukan sah sembahyang, supaya sembahyang kita diterima Allah. Maka dalam ilmu tasawuf dia akan sebut terima dan tak terima. Hukum dua saja dalam ilmu tasawuf. Amalan ini diterima ataupun tidak diterima. Dalam ilmu fiqh dia akan sebut dua perkataan, sah tidak sah. Sembahyang ini sah ataupun sembahyang tak sah. Sembahyang ini sah diterima tak terima tak suku pasal, tapi sekarang sah dah. Itu fiqh berbahas. Kalau tauhid pula dia berbahas mengenai iman kufur. Tak ada hukum dia makruh bagi kalau awak percaya lagu ni hukum dia makruh. Tak ada. Dalam ilmu tauhid dia hanya akan sebut dua perkataan, iman ke kufur. Iman kufur. Dalam ilmu fiqh dia akan sebut sah tidak sah. Okey, amalan ini sudah sah. Tak diterima Allah Taala tu suku pasal. Nampak sekarang sah. Okey sah dah. Tak perlu qada, tak perlu apa. Okey, di dalam ilmu tasawuf dia akan kecek mengenai diterima ke tak diterima. Kadang-kadang semaya itu sah dah, tapi belum diterima Allah. Maka wajib kita jaga pakaian kita daripada najis zahir, maka hati kita daripada najis batin. Kalau kita tidak belajar, kita akan rasa amalan kita itu bersih. Kadang-kadang kita rasa benda itu ibadat, rupa-rupanya maksiat kepada Allah. Kenapa? Kerana kita tidak belajar. Dalam muka dunia pun kita tahu kadang-kadang kita rasa benda itu baik, kadang-kadang benda itu jadi racun. Kerana apa? Kerana kita tidak ada ilmu. Itu penting. Ilmu tasawuf dia akan sebut perbahasan mengenai hati. Sekat mana minggu lepas, sebulan lepas? Sudah. Muka surat 1 sekat mana? Ada baca dah kau? Tak baca lagi, tak masuk bismillah lagi. Muka surat 1, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan ibadat. Dia amat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada dan pada segala mata yang mengkhianat. Dan dia akan bertanya kepada segala pendengaran, penglihatan, hati dan lain-lain lagi pada hari kiamat. Pengarang wak mari dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim menunjukkan kata kerana beramal dengan hadis Nabi kata setiap benda yang tidak dimulai dengan bismillah maka benda itu menjadi kurang berkat. Apa maksud kurang keberkatan? Benda itu kadang-kadang sudah sempurna, kadang-kadang banyak tetapi hilang berkat. Duit gaji Masya Allah banyak, gaji 36,000 sebulan, tetapi tidak ada keberkatan. Dah tak sampai setengah bulan dah habis dah. Pitih kita belanja kepada anak kita semakin kerah, semakin tak dengar kata, semakin gapo. Tidak ada keberkatan. Kadang-kadang hilang duit tu, kadang-kadang jadi kepada benda. Kadang-kadang duit yang banyak tak boleh buat kebajikan. RM10 tak boleh masuk kepada tabung-tabung masjid. Pelik. Awak dapat 36,000. Ada orang hanya dapat 700 saja sebulan. Tetapi anak-anak semua baik belaka. Hasil daripada gaji 700. Dan dia boleh buat ibadat. RM10 boleh masuk ke tabung masjid. Tengok orang susah boleh baiki. Isteri-isteri pun mendengar kata, Masya Allah berkatnya gaji hasil awak. Itu keberkatan. Maka ilmu dan mengarang kitab juga perlu kepada berkat tu.
Kerana adakah semata-mata seseorang itu mengetahui satu benda dia akan amal? Belum tentu. Kita tahu dah perangai ni baik, benda ni tak molek. Kita tahu, tetapi ada kekuatan nak kita amal. Macam mana untuk kita memperolehi kekuatan untuk amal ilmu kita kecuali menjaga keberkatan ilmu? Apabila kita ada berkat dalam ilmu, maka Allah Ta'ala membantu kita merasa mudah untuk kita beramal ilmu. Ada orang dah Masya Allah ilmu dia, tetapi satu ilmu pun kita tak tengok di tubuh dia. Masya Allah dia kalau bercakap mengenai ilmu tasawuf, Masya Allah. Tetapi perangai dia tak boleh jadi ikutan. Bahkan perangai dia tidak disukai oleh masyarakat. Oi, Masya Allah dia bercakap mengenai tasawuf. Ada orang tidak pandai bercakap. Dia tidak petah bercakap. Tetapi akhlak dia Masya Allah mengalahi orang yang lebih alim daripada dia. Maka itu keberkatan. Ulama kata antara cara untuk kita mengambil berkat adalah memulakan sesuatu dengan bismillah. Sama ada kita makan, kita minum, kita tidur. Kita nak tidur bismillahirrahmanirrahim. Kerana Allah Ta'ala, Nabi Kapau sebut, setiap benda yang dimulai dengan bismillah, maka akan bertambah berkat. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak ada berkat. Maka keberkatan ini adalah satu tenaga, satu kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Ada orang dah mengaji banyak dah, saya kitab tasawuf ni banyak dah, tetapi satu amal pun saya tak boleh amal. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika wuduk pun saya tak pernah buat. Doa-doa saya tak pernah buat. Doa masuk masjid pun saya tak buat. Siwak pun saya tak ada. Berat macam tu. Maka belajar ilmu banyak dah, tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Antara ulama menyebut untuk kita ada kekuatan untuk amal dengan ilmu kita, pertama mulakan sesuatu dengan bismillah. Kedua, biar ada perasaan warak ketika belajar. Warak ketika belajar ni, belajar tu jangan keadaan tidak ada warak. Belajar menjaga pergaulan kita, jaga gini. Insya-Allah apabila kita keluar daripada tempat pengajian, kita boleh amal segala ilmu kita. Dan masyarakat akan ambil manfaat daripada ilmu kita. Ada orang masya-Allah ilmu tapi masyarakat tak suka ambil manfaat daripada ilmu dia. Ada kitab ditulis berjilid-jilid tetapi hanya disimpan di pustaka-pustaka, tidak dibaca. Tetapi kitab ini hanya berapa tak sampai jilid, kecil ya. Tetapi masya-Allah kita tengok manfaat dia. Dibaca hampir di seluruh pondok-pondok. Berarti apa? Antara sir rahsia yang ada dalam kitab ini adalah pengarang memulakan dengan bismillah. Memulakan untuk mencari keberkatan dan meniru ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan daripada langit, semua memulakan dengan bismillah. Mudah-mudahan Al-Quran itu manfaat dia umum, meratai, maka kitab dia saya niat dengan penuhnya, mudah-mudahan kitab dia juga menjadi manfaat kepada orang ramai. Dia kata kita puji Allah Ta'ala kerana menjadikan manusia dan jin itu untuk buat ibadat. Kalau Tuhan tak cipta kita, maka kita tidak kenal istilah Allah. Kita tak kenal sembahyang, kita tak kenal macam-macam nikmat. Maka nikmat itu bermula daripada kewujudan kita. Kalau manusia yang tidak wujud, maka kita tak boleh bercakap. Kita bercakap mengenai nikmat naik kereta, ada rumah besar, ada isteri, ada anak, makan sedap, perasuk gini, tidur. Kenapa kita bercakap mengenai nikmat-nikmat macam tu? Kerana kita ada. Kalau kita tak ada, maka kita tidak akan rasa semua nikmat tu. Maka antara nikmat yang paling besar, nikmatul ijad. Tuhan cipta kita tu menyebabkan kita boleh rasa nikmat. Yang mana nikmat yang paling besar adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ahli sufi, nikmat yang paling besar adalah Allah tu sendiri. Bukan kata makhluk dia. Syurga itu masih lagi makhluk. Masih lagi terbatas. Tetapi Allah tidak ada. Kemuncak kepada kenikmatan. Maka sebab itulah apabila manusia masuk ke dalam syurga, apabila dah lama dah dia masuk dalam syurga, maka satu hari Allah Ta'ala memanggil semua yang hidup dalam syurga. Dia bertanya, wahai hamba-Ku, macam mana syurga yang aku janjikan kepada kamu? Maka semua hamba-hamba Allah, orang yang mukmin di dalam syurga akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, tidak sengkonya nikmat begitu lazat, tidak berbanding dengan amal yang kami buat di atas muka dunia. Malam-malam saya masih mengaji, lepas isya saya tunggu juga mengaji. Orang sains-sains saya dah kelik dah apa dia. Saya rasa Masya Allah saya mujahadahnya, saya letih, saya penat. Patutnya saya boleh tidur dah. Allah, saya rasa penat. Tetapi apabila melihat syurgamu, ya Allah, ya Tuhanku, Allah rasa tidak layak dah pula. Dengan pengorbanan yang sedikit kamu beri syurga selama-lamanya, ya Allah, ya Tuhanku. Maka katanya Allah Ta'ala, ada rasa kurang ke tak di dalam syurgaku?
Maka katanya hamba-hamba Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, bukan kata kurang, berlebih-lebih pula berbanding dengan amal dan usaha yang kami buat. Maka katanya Allah Ta'ala, hari ini aku nak beri satu benda yang cukup istimewa buat dirimu. Maka katanya hamba Allah Ta'ala kata, apa dia yang lebih istimewa ya Allah Tuhanku? Saya rasa dah tak tahu nak sebut apa dah nikmat yang saya rasa di sekarang. Maka katanya Allah Ta'ala, hari ini aku akan memperlihatkan kepadamu aku. Allah Ta'ala akan tunjuk diri dia kepada kita. Kepada hamba Allah Ta'ala dalam syurga. Maka dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab sebut, maka Allah Ta'ala pun perlihatkan kepada orang yang duduk dalam syurga. Apabila dia melihat Allah, maka dia lupa semua nikmat dalam syurga pula. Kerana Allah lah puncak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala lah yang paling indah kerana dia punca kepada keindahan. Kita kenal benda ini sedap, benda ini indah, mari daripada Allah. Maka dia punca segala keindahan. Maka manusia ni, tabiat mata kita ini, apabila melihat suatu benda yang indah, dia akan lupa satu benda yang indah sebelum dia. Kita pernah tengok kereta Kuro, Volkswagen tu. Allah, nampak comel dah zaman dulu tu, Volkswagen tu habis rain. Tapi sekarang kita tengok Lamborghini. Allah, lupa dah. Dulu kita kata Volkswagen paling comel sekali dah. Lamborghini dah pula comel. Apa? Tabiat mata. Galiknya apabila melihat satu benda indah, dia akan lupa yang sebelumnya. Maka apabila melihat Allah, dia akan lupa kepada syurga. Dialah, tak ada dah. Orang paling indah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itulah dalam kitab sebut, hamba-hamba Allah Ta'ala akan bersujud kepada dia. Nak sujud kepada Allah Ta'ala. Pada masa itu sujud kita tidak sama dah sebagaimana kita sujud dalam sembahyang. Kita sujud dengan penuh makrifat kepada Allah Ta'ala. Pada masa itu kita sujud paling istimewa sekali. Maka Tuhan pun sebut, wahai hambaku, sekarang bukan waktunya untuk kamu bersujud. Aku hanya suruh kamu sujud di dunia sahaja. Sekarang tak perlu dah. Kamu rasa macam mana tak perlu. Bukan waktu ibadat sekarang. Waktu ini adalah waktu bersenang-senang, bersyukur, bergembira dengan hasil usaha yang kamu pernah atas muka dunia. Aku hanya minta 5 minit saja kamu mari sujud di masjid. 5 minit pula mari sujud di masjid. Itu saja untuk kamu memperolehi nikmat ini. Tapi dalam syurga tak perlu kita berzikir dah. Tak perlu mari mengaji, tak perlu berselawat, tak perlu puasa, tak perlu gapo dah. Kerana adalah waktu nikmat, waktu dibalas segala hal. Tapi untuk dapat benda ini payah. Nak bersabar tak ramai orang untuk bertahan. Kecuali orang yang sentiasa mendengar orang-orang menyebut mengenai Allah dan belajar mengenai, memahami siapa dia kau sebenar Tuhan kita. Kerana kita apabila kita kenal syurga pun kita rasa nak dah. Macam mana kalau kita kenal Allah? Macam mana kalau kita kenal Allah? Tak tahulah. Kita akan rasa nak tu lebih daripada syurga Allah Ta'ala lagi. Itulah matlamat dan hujung kemuncak kepada kesudahan niat kita. Maka orang yang tuju Allah tidak akan berubah selama-lamanya. Ketika malam, ketika gelap, ketika di hadapan manusia, di belakang manusia, dia akan sama saja kerana dia tuju Allah. Ada orang buat ibadat terang-terangan, buat ibadat di hadapan manusia. Maka orang itu adalah hamba kepada terang-terang. Buat ibadat di hadapan orang, maka dia hamba sebenar kepada terang-terang. Ada orang buat ibadat secara sembunyi-sembunyi. Tengok orang tidur, baru bangun tahajud, tengok orang, takut orang tengok. Maka dia hamba kepada sembunyi-sembunyi. Maka hamba Allah sebenar adalah sama bagi dia. Ketika terang, ketika bersembunyi, ketika seorang, kerana dia menyembah Allah, bukan menyembah selain daripada Allah. Allah itu tidak berubah. Yang berubah adalah diri kita. Niat kita. Sebab tu kita berubah sentiasa. Bertagini. Matlamat kita tetapkan pada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan berubah selamanya. Apa pun berlaku, 7 petala langit, 7 petala bumi berubah pun, kalau kita matlamat Allah Ta'ala tidak akan berubah. Tetapi kita ni banyak bukan Allah, banyak bukan Allah. Ada kita semaya bawah kipah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk semaya bawah kipah, tutup kipah panas. Lepas tu dia khusyuk tak? Bukan, dia khusyuk suasana. Bukan khusyuk dengan Allah, khusyuk dengan suasana. Maka orang khusyuk dengan Allah, tutup kipah, buka lapu, Allahu Akbar. Suka. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu semaya di padang pasir sehingga ke burung-burung berterbangnya di atas kepala dia seolah-olah batai kayu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang boleh bangun pukul 3 malam. Tak ada orang suruh.
Tak ada orang bayar. Bukan bos dia telefon, kita ada OT overtime. Tak ada. Musim sejuk, ambil air semaya. Allahu Akbar. Kenapa dia buat benda-benda macam ni? Kenapa dia rela berpuasa? Kenapa seorang itu rela memberi duit yang dia cari hasil titik peluh dia beri kepada orang? Kenapa? Kerana dia ada satu matlamat dia. Apabila kita matlamat Allah Ta'ala, maka benda itu kita rasa ringan sahaja. Tetapi selagi mana hati kita tidak takluk dengan Allah, maka ini jadi berat. Sebab itulah tasawuf menarik hati-hati manusia sakut di Allah. Contoh ibarat, bukan kata Tuhan ni macam penyakut ni. Kita nak ayat, apabila kita sakut dengan Allah Ta'ala, maka kita akan rasa syukur nikmat. Maka tak perlu lagi panggil kau, tak perlu lagi gapo dia. Maka kita akan baru boleh mari masjid dengan mudah, sembahyang dengan mudah, jadi baik dengan mudah. Maka kita muamalah dengan Allah. Ada satu kisah seorang guru membuka satu tempat pengajian, pondok lah. Maka yang masuk kepada tempat itu adalah orang tak dengar kata saja, budak-budak tak juru saja, tak dengar kata lah ke apa. Maka dia tetap bertahan. Pondok lah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Akhir sekali ada seorang syekh menziarahi guru sana. Dia kata, "Entah syekh, masya-Allah," kata, "sabar sungguh," kata. Dengan kerana anak murid entah dah 30 tahun dah buka pondok. Perangai anak murid, ya Allah. Kalau saya tak sabar, kata. Sabar dengan muamalah dengan pelajar-pelajar. Duk bergaul dengan apa? Dia kata bersabar apa? Inilah saya kata awak ni syekh hentar bersabarlah dengan anak murid. Dok saya bukan muamalah dengan murid saya muamalah dengan Allah sekarang. Daripada 30 tahun lepas saya duk muamalah dengan Allah. Saya tak nampak murid saya. Saya duk muamalah dengan Allah. Sebab tu saya tak ada rasa seraya, terasa tekan, kau rasa berat, kau apa. Saya muamalah dengan Allah daripada dulu. Awak hari ni baru sebut murid, saya baru telitah baru. Saya tak terperasan, rupanya saya duk muamalah dengan murid saya. Orang duk melihat dia muamalah dengan murid, Allah sabarnya, dia bagusnya. Apa dia muamalah dengan Allah daripada dulu. Tengok, macam mana nak lahirkan hati-hati lagu tu. Maka hati-hati lagu ni yang layak menjadi tentera-tentera kepada Imam Mahdi. Yang mana wali kutub yang terakhir adalah Al-Imamul Mahdi. Hak ni sepakat katanya ulama sebelum daripada kiamat. Dialah pemegang tampuk kewalian paling besar sekali pada akhir zaman. Yang mana tentera-tentera dia macam mana yang boleh melawan ahli sihir paling besar pada masa tu adalah Dajjal. Maka orang ni sekarang gini. Maka tentera Dajjal yang akan mari. Ada anak buah dia. Maka yang boleh berdepan dengan tentera Dajjal adalah Al-Mahdi dan anak-anak murid dia. Maka generasi-generasi Al-Mahdi ni macam mana? Katanya hadis dalam riwayat hadis Muslim kata, orang-orang yang berperang pada akhir zaman, tentera-tentera yang dia dokong, yang dibawa oleh Imam Mahdi, apabila dia tunjuk kepada kota orang kafir, dia sebut Allahu Akbar, runtuh kota tu. Kita nak agak diri kita. Kita buat gini, ambil tisu, Allahu Akbar, tak bergerak. Macam mana nak melahirkan hati macam tu? Hati yang macam ni baru boleh melawan Dajjal. Kalau sekadar hati biasa, hati yang dilalai oleh Allah Ta'ala, hati yang kita tak percaya, macam mana kita nak berdepan dengan Dajjal? Dajjal ni Nabi paling bimbang sekali. Kalau saya ada katanya Nabi, saya akan berhujah dengan dia. Tetapi dia akan muncul lepas pada saya bimbang, tetapi saya suruh kamu kepada Allah. Semua Nabi akan bercakap mengenai Dajjal kerana fitnah dia sangat berat. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk agama kepada ahli agama, maka kita jadi pening. Pelik. Fitnah Dajjal juga. Kalau ahli dunia, dia akan mari fitnah dalam bentuk dunia. Kita suka ke apa dia dalam hidup kita? Emas, dia akan mari dengan ujian emas. Kalau kita suka siapa dia? Suka kereta, dia akan mari dengan ujian kereta. Siapa dia boleh lepas daripada ujian satu benda yang paling dia minat sekali? Kecuali orang minat Allah. Lagu mana kita nak lahir hati minat Allah? Maka Dajjal tak lewat mari Allah. Kalau kita ada hati kita selain daripada Allah, maka ada lebih lagi pintu Dajjal untuk cari kelemahan kita. Kita minat kepada ilmu agama contohnya, belajar agama apa ni, dia mari dalam bentuk lagu tu. Dalam fitnah dalam ilmu agama. Maka kita jadi suasana, jadi baloh sama kita, gocoh sama kita, hati sama masing. Maka benda ini jadi fitnah. Bukan kepada orang-orang biasa saja, ahli agama ni. Maka Dajjal ni pakar dalam bab tu. Di samping sihir dia tu pada akhir zaman, maka tentera Mahdi saja boleh lawan. Maka hati-hati orang lain ni tak benar sebut. Sebut wali-wali tak sebut nama tu, nama wali marah ni. Dulu kita sebut Syekh Abdul Qadir Jailani marah.
Marah nama wali tak apalah. Lepas tu kita sebut nama Nabi pula. Marah. Jangan sebut nama Nabi. Jangan duk selawat derah-derah. Lah ni sebut nama Tuhan pun marah. Allahu Akbar. Pas nak sebut nama siapa kalau tak sebut nama wali, nama kekasih Allah, nama Allah. Tak saya sebut. Nama siapa dia nak sebut? Nama dia? Nama Dajjal? Nama apa dia nak sebut? Kalau tak boleh sebut. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kata, dunia ini tidak akan hancur selagi mana ada orang sebut nama Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Riwayat tu sebut Allahu Allah, Allahu Allah. Maka ada cara berzikir ni kita sebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sebab ada hadis sebut Allahu Allah, tak sebut Allah Allah, Allahu Allah. Jadi orang lo ni orang belajar, orang mengaji agama, PhD. Allahu Akbar. Larang kita sebut nama Tuhan kita, nama Allah. Dia kata tak ada pedah sebut nama Allah. Tak ada pedah sebut nama Allah. Nama wali dia kata tak ada pedah lama dah. Nama Nabi lama dah dia kata tak boleh sebut banyak-banyak lah. Selawat sikit-sikit lah. Nama Allah dah pula lah ni. Allah beratnya lah. Betul-betul nak menjauhkan kita daripada kekasih Allah, daripada jalan hak sebenar. Lepas tu nak sebut nama siapa dia kalau tak boleh sebut nama Allah. Sebut nama dia. Sebut nama siapa dia. Maka katanya Allah Ta'ala sebut nama hamba, kiamat tak akan berlaku. Tengok hebat nama Allah. Sehingga ke malaikat malu nak menghancurkan tempat yang ada orang sebut nama Allah, Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Bumi ni tidak akan hancur selagi ada orang sebut Allah. Allah, Allah. Tak ada dia kata. Dia kata ulama reka sebut nama Allah, Allah. Zikir sebut nama Allah, Allah. Orang ni ada title dalam agama. Sebab tu fitnah masyarakat dalam ilmu agama pun juga ada masalah. Kalau tidak ada manhaj yang betul, ahlu sunnah wal jamaah, kita jalan sebagaimana manhaj kita bersambung. Siapa guru kita, siapa kepada tabi'in ambil pada sahabat, sahabat ambil pada Rasulullah ambil pada Nabi Muhammad ambil pada Jibril ambil pada Allah Ta'ala. Sesak kita. Kita bukan ilmu. Apa yang kita warisi daripada ulama-ulama kita, daripada guru kita adalah nur dipanggil. Ada satu benda dipanggil nur. Nur ini satu cahaya, bukan kata macam cahaya lampu lagu ni. Satu benda yang menyebabkan kita rasa tenang dan membimbing akhlak kita dan membimbing manhaj kehidupan kita, kita terima daripada guru kita. Kita tak terima tulisan dan kata-kata. Kerana tulisan dan kata-kata orientalis boleh baca. Kita ni kalau orientalis syarah sedap lagi. Tapi kenapa kita belajar berguru? Kerana ada nur dalam hati guru kita yang kita nak ambil sedikit untuk bubuh dalam kehidupan kita. Nur inilah menjadi rantai ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana tak boleh ditiru oleh mana-mana kumpulan. Sekalipun dia tiru dengan rupa mengajar hadis, mengajar Bukhari, mengajar Muslim, tapi tidak sama kerana tidak ada rantaian nur itu. Dia amat mengetahui yang tersembunyi dalam dada-dada. Allah Ta'ala ni mengetahui berkata tersembunyi dalam dada-dada yang akan tersembunyi. Akan tersembunyi. Apa yang terlintas di hati kita hari ni Tuhan tahu. Benda baik, benda jahat. Akan yang terlintas esok Tuhan tahu. 10 tahun akan datang Tuhan tahu. Tuhan tahu belaka kerana dia yang mencipta semuanya. 20 tahun akan datang dialah penciptanya. Maka dia perlu tahu dan dia kena tahu dan mesti tahu semua benda. Maka tak ada istilah Allah Ta'ala tidak tahu. Jangan menipu Allah. Apabila kita tahu lagu tu, maka kena jujur. Zahir dan batin kita kena sama. Maka masa itulah kita akan menerima satu perasaan ketenangan yang cukup hebat. Pada masa tu tak ada masalah kita. Bagai naik, bagai turun, kau ni masalah, kau apa dia, kita tenang biasa. Kerana kita penuh yakin Allah yang menjaga saya. Ketika bagai murah Tuhan yang beri makan kepada saya. Ketika bagai mahal, siapa dia beri makan? Allah kau siapa dia? Manusia ni akan berubah. Keadaan akan berubah. Maka ada orang ni nak menarik kita daripada berjalan kepada Allah. Dia buat benda-benda, isu-isu menyebabkan kita lari hingga berpaling daripada Allah. Duk cara kau ni, lupa perjalanan kita dengan Allah. Sedangkan tujuan matlamat kita berjalan kepada Allah. Sebab tu sufi sepanjang zaman tidak berubah bagi dia. Masa saja berubah, saya tak berubah. Kerana tujuan dia adalah benda yang tidak berubah, yakni Allah. Jalan. Naik turun tergelai kau ni. Kita tengok, kita bacalah perjalanan sufi. Perjalanan ahli-ahli sufi, ahli sunnah wal jamaah. Daripada awal kerajaan. Siapa keluar ni? Supaya perjalanannya. Straight. Naik turun, hak ni minat, hak ni naik turun. Tak ada masalah dia berjalan. Dia tuju Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada masa itulah kita akan merasai dunia tak boleh menguasai kita. Pada itulah kita jadi raja. Katanya Sufi, malazzatul aisyu illa bi suhbatil fuqara humusadatu wasalatina wal umara. Allah sedaknya hidup dengan ahli-ahli sufi. Mereka lah raja yang sebenar-benarnya, para amir-amir, pemerintah yang sebenarnya. Bebas dia daripada siapa-siapa dia. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa dia. Hidup muamalah dengan orang baik, orang suka dia, tak ada masalah, straight jalan. Dia dengan Allah sentiasa. Oh, bebas pada masa tu. Tak ada pening kepala ke apa dia. Maka lagu mana nak menghasilkan hati lagu tu kena belajar. Apabila kita belajar, orang dulu jadi kerana dia belajar juga. Maka tidak mustahil. Sekarang pun kalau kita nak buat sama, kita akan boleh sebagaimana dengan dia. Bukan kita kata orang dulu tak apalah, dia baik, dia Masya Allah, dia gini. Pas sekarang Allah Ta'ala sebut dah, tentera-tenteraku, wali-waliku akan ada sampai hari kiamat. Dalam hadis sebut mengenai wali abdal, 40 orang itu mesti ada sampai hari kiamat. Lepas pada dekat hari kiamat, barulah wali itu tiada. Maka tak ada orang menyebut Allah, tak ada orang berkerecek mengenai hati matlamat hidup yang sebenar. Pada masa itulah dunia menguasai sehingga masuk ke dalam hati-hati manusia. Maka layaklah hati itu hancur bersama dunia yang ia hancurkan. Tapi kalau hati ada Allah, nak hancur macam mana? Nak hancur macam mana? Sebab itulah benda ini, hadis pun sebut, wali-waliku akan ada sampai hari kiamat. Cuma sekali kita tak jumpa tu suku pasar. No. Tapi jangan putus asa. Pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah akan berterus sampai hari kiamat. Benda ni lah kita orang dulu belajar, kita pun belajar, kita akan perolehi benda yang sama sebagaimana orang dulu. Orang dulu pandai buat singgah ikan, pandai buat ketupat, kerana dia belajar. Kita pun kalau belajar sekarang boleh buat ketupat juga. Sama sahaja. Maka jangan rasa putus asa daripada Allah. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi pun sebut umatku itu seperti hujan. Tidak tahu yang mana yang baik, yang awal hujan ke, pertengahan hujan ke, akhir hujan. Maka kita mudah-mudahan masuk daripada orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana hidup dalam manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita mari dengan penuh harapan. Mari tengah malam ni tak ada orang, mari tengah malam ni lepas isya. Siapa dia tak sanggup-sanggup? Kecuali orang subhanallah Allah Ta'ala letak dah dalam hati dia. Hamba biarlah. Biarlah tak ada manfaat, tak boleh duit, tak boleh apa pun. Tapi saya rasa ada satu benda saya boleh. Tu sikit tu. Berarti hati kita sudah ditarik oleh Allah. Cuma secara perlahan. Di dalam mata hikam sebut, dalam syarah dia, bukan dalam mata, dalam syarah dia kata, Allah Ta'ala sebut kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, aku tarik kamu secara perlahan untuk sampai kepadaku. Tetapi kalau kamu tak terdengar, aku akan tarik kamu secara paksa dengan balaku. Jangan siapa perikat lagu tu. Jangan siapa Tuhan bala ke kita sehingga kita tuju pada Allah, rojak kepada Allah kerana kena bala. Jangan cabar Tuhan siapa tarik secara kasar lagu tu. Tuhan cari secara lembut dah. Cara lembut, kita panggil Allahu Akbar. Okey mari. Lembut dah. Kata-kata saja. Jangan siapa perikat Tuhan mati kita mari dengan bentuk jenazah. Nyanyi tak ada apa tu. Jadi Tuhan ni saya sangat kita. Nak juga kita ni sampai kepada dia. Tarik secara perlahan. Kadang-kadang orang biasalah. Dia rasa dia hebat lah, dia rasa bergawa dia. Maka Tuhan tarik dengan bala dia, Allah nyanyolah pada masa tu. Minta kita selamat dah pula daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bertanya kepada segala pendengaran, penglihatan hati dan lain-lain pada hari kiamat. Maka Tuhan akan tanya semua yang ada yang kita perolehi, hati, mata, pandangan. Tuhan akan tanya sesuatu. Ayat Quran kata, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kamu akan hancur dan binasa, yang kekal hanya benda yang wajhullah, kerana Allah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap benda yang kerana Allah tidak hancur. Yang hancur itu buat benda bukan kerana Allah. Ada matlamat lain. Kerana matlamat kita benda yang hancur, yang fana, maka kita akan hancur bersama niat-niat kita. Tetapi kalau tuju kita, wa yabqa wajhu rabbika, yang akan kekal satu benda wajah kerana Allah Ta'ala. Kita semaya, saja aku semaya fardu maghrib lillah, kerana Allah. Hak ni tak akan hancur. Kita akan boleh tengok di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lagu mana? Kena belajar. InsyaAllah sedikit lama-lama kita akan sapa kepada matlamat kita.
pada masa inilah kita akan menjadi khalifah dan kita akan rasa dunia ini adalah akhirat kita. Ada orang kata akhirat ni dunia baru, ni akhirat ni dia ni. Inilah yang menentukan dunia akhirat kita. Baik kita di sini, maka akhirat kita baik. Bukan kata kita nak beramal akhirat apabila sampai hari akhirat baru nak beramal. Ada. Ni akhirat kita. Bagi orang mukmin, dunia itu adalah akhirat dia dah. Ni akhirat kita ni. Bukan akhirat no. Ni akhirat kita dah. Kita semaya untuk akhirat kita, kita tidur, kita makan, kita ikhlaskan diri untuk akhirat kita. Maka inilah akhirat kita. Kalau kita ahli masjid, kita ahli tempat-tempat baik, ahli-ahli menyebut Allah Ta'ala ahlillah, maka insya-Allah kita akan duduk di akhirat gambarannya adalah ahlillah sungguh. Tapi kalau kita duduk dengan selain pada Allah, duduk lupa pada Allah Ta'ala, lupa daripada amal, lupa daripada Nabi Muhammad, wakil mutlak Allah Ta'ala, tak dengar kata juga, maka kita akan duduk dengan tempat. Maka akhirat kita dah. Ini akhirat kita dah. Mukmin itu dunia dia adalah akhirat dia dah. As-Sufi ibnu waqtih. Sufi itu anak kepada masa dia. Tak pernah buang masa. Sekalipun dia nampak seperti dia duduk saja. Dia duduk kedai kopi, minum air. Dia bekerja. Dia bergaul dengan orang. Bercakap dengan orang. Tapi dalam hati dia setiap detik, setiap masa tak lepas daripada Allah. Maka semua gerak-geri dia jadi amal kebajikan berlaku. Dia akan boleh tengok kebaikan yang ia buat. Selawat dan salam bagi Nabi wallahu alam. Sedikit baca sikit-sikit Wi banyak-banyak ke, nampak kereta dah. Wi berat-berat ke, seduk dah keretanya. Nampak kena enjin kacing ke apa dia apa semua. Ada soalan ke? Orang tak minat dah belajar kitab penawar bagi hati ni Orang suka belajar buku lain. Tak suka dah. Sebab apa? Sebab orang tak suka bercakap mengenai hati. Sedangkan hatilah paling penting sekali. Penawar bagi hati. Kitab ni seolah-olah penawar bagi hati-hati yang sakit. Kita ni hati sakit belaka. Ada orang masih degil, tak boleh makan ubat. Doktor mari sore, nasihat dia, awak makanlah ubat, awak sakit. Dah, saya tak sakit. Siapa dia kata awak saya sakit? Saya sihat saya. Awak sakit. Dia kata doktor pula sakit. Macam-macam. Dia sakit, kita rayu kepada dia. Mari makan. Ada orang tak si makan ubat. Selagi mana tak makan ubat, dia tak akan sembuh. Maka kesembuhan itu akan rasa nikmat. Apabila dah hati dah termakan penawar dia. Nikmat. Ada soalan ke? Maaf lewat saat ni 9 suku kita lebih kurang. Tak apa, insya-Allah Tuhan bayar. Kita duduk saja kan ni? Kau kita duduk saja. Orang sufi tak ada ikhlas saja. Nampak? Jadi kita duduk sana ibadat dah. Tak belajar. Tak belajar tu ibadat lain pula. Duduk saja tu. Bagi ahli sufi itu sudah ibadat dah. Hatta Nabi nak iktiraf ke kata duduk saja orang yang betul niat dia jadi ibadat, katanya Nabi menunggu sembahyang itu hukum dia sembahyang. Kita tak sembahyang lagi. Tapi kita tunggu, contohnya maghrib, kita tunggu sembahyang Isya, tunggu duduk saja. Okey, boleh pahala sembahyang dah. Seperti kita duduk sembahyang. Berarti sufi itu sembahyang tak sembahyang seolah serupa. Ibadat saya duduk dengan Allah sentiasa. Kita dalam sembahyang dengan Allah. Luar masjid sikit, Allah tak tahu duduk mana. Nampak? Gitu. Maka nak melahirkan hati lagu tu sentiasa okey. Ada soalan ke? Jadi tak ada istilah rugi kita ni. Gini. Masalah cara nak membersihkan hati ni banyak cara. Antaranya belajar kitab ni lah. Slow-slow lah. Kita tak boleh hui, tak boleh hui lah satu malam tu sial lah. Lu macam kita makan ubat pun perlahan-perlahan. Jadi yang penting kita ada niat untuk membersihkan hati. Pertama, ada niat untuk bersihkan hati. Insya-Allah hati kita akan bersih. Kalau kita tak ada niat langsung untuk membersihkan hati kita, masalah lah. Ada niat. Pertama ada niat. Kedua, amal lah. Macam-macam. Guru-guru sufi ni macam-macam. Kadang-kadang dia ubi zikir kepada kita. Keduanya, hadirkan selalu majlis-majlis yang bercakap mengenai hati.
dan penyakit-penyakit hati. Sekalipun kita dah dengar 10 kali mengenai ikhlas, dengar juga kali ni. Saya dah dengar dekat 10 kali dah bab ikhlas ni. Saya nak dengar juga. Mudah-mudahan ke-10 ini menjadi penawar kepada kita. Kadang-kadang ubat yang dimakan pukul 10, ubat yang sama tak berkesan. Apa? Makan 10.30, kesal pula. Okey, ada benda itu kena waktu dia. Kadang-kadang kita dengar nasihat dah banyak, dah beribu orang dah dengar nasihat. Tetapi kerana satu perkataan oleh seorang budak saja kecek di hadapan kita, kita jadi terasa. Banyak mana seorang itu menjadi wali dalam masa 1 detik. 1 detik. Kalau kita baca dalam risalah Kusyairiyah ni, yang senara ulama-ulama, wali-wali dunia mengiktiraf dia jadi wali. Asalnya dia kepala penjahat, kepala perokok, zina, tiap-tiap malam, minum arak. Memang kita kata orang ini jahat, tahu mana. Tapi cerita dia 1 detik saja. Tak tahulah ubat tu kena betul-betul pada malam tu dia menukar seluruh kehidupan dunia, zahir dan batin, menjadi wali Allah. Maka kita tak tahu bila masa ni. Istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam menyebut nama Allah Taala, berzikir, selalu hadir majlis ilmu, insya-Allah 1 detik kita akan terkena ubat penawar dia. Pada masa tu, 1 detik tu 10 tahun kita ibadat seperti tak boleh nak lawan dengan 1 detik tu. Jadi tu kita tak tahu. Maka masa tu kita tak tahu. Jadi kita berharap mudah-mudahan kena dah detik tu nya. Hal penting ada niat untuk membersihkan. Insya-Allah. Hatta orang yang rasa bersih pun tidak masih bersih lagi. Nabi istighfar 70 kali sehari. Maka ulama kata beristighfar daripada apa? Dosa. Rasulullah tak buat dosa. Rasulullah beristighfar daripada makam rendah kepada makam yang tinggi. Apabila dia naik makam semakin tinggi, dia rasa makam hok bawah tu dosa bagi dia. Maka dia sebut astagfirullah. Naik lagi. Allah tengok ni, astagfirullah. Tengok lagi, astagfirullah. Maka 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Maka Rasulullah sentiasa naik makam dia. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang baik itu merupakan kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah. Apakah bumi ini berbentuk bulat? Bumi berbentuk bulat tak ada nas lah. Tidak ada nas dalam Al-Quran. Kita nak kata 3 segi, 4 segi ikut kita lah. Ini hanya kajian sains sahaja berdasarkan maklumat dan alat-alat ciptaan moden. Dulu khilaf bumi itu bulat ataupun musattahah nah. Dalam ayat Quran kata ardu fasutihat nah, fasutihat ayat Quran tu kan. Apalah yang dulu nak ilal ardu fasutihat nah. Bagaimana kamu tengok bumi itu kami sutuhkan, kami letak hampa lagu ni. Maka Al-Imam Suyuti sebut bumi ini berbentuk strip. Sutihat maknanya sutuh ni maknanya strip lagu tu. Hatun nas ayat Quran lagu tu. Lepas tu dia kata ada bumi ni berbentuk bulat sebab dalam dia apabila kita tengok perahu mari kita nampak cerombong dulu ni. Lepas tu baru nampak ke bawah. Benda bulat lah jadi, benda bulat kalau mari gini kita akan nampak cerombong dulu baru nampak. Hak tu hanya bukti teori saja. Nas tidak ada. Bahkan sains pun kata kalau benda jauh kita akan nampak benda atas dulu, balik bawah tak nampak sebenarnya. Bukan sebab dia mari daripada gini, dia mari daripada straight. Cuma kita akan nampak benda atas dulu baru nampak bawah. Tu teori juga. Berarti teori kata bumi ni straight ada juga dan dia dikuatkan oleh ayat Quran. Hak bulat tidak ada. Sudah. Tapi kita tak percaya sains lah ni kaji. Hak tu hanya alat kita ambil. Sekarang dia kata bumi tidak bulat pula. Dia kata bumi itu bujur seperti telur. Bulat lah. Saya berimeh macam akidah dah bumi bulat. Berarti semua penemuan sains itu bukan ilmu. Sebab itulah sains agama tidak mengiktiraf ilmu sains. Kerana apa? Dia hanya penemuan, bukan ilmu. Okey, buat masa ni saya temu macam ni. Okey, tak wajib kita berimeh. Kalau kita tak berimeh langsung pun tak apa. Gitu. Jadi bumi ni bulat kau segi petok kau terpulang. Soalan lagu tu. Ni tanya. Benarkah manusia boleh menjejak bulan? Ini khilaf ulama. Tetapi ya seperti yang didakwa oleh Neil Armstrong. Masalah cerita ni ada seorang ulama nama Syekh Abdul Wahab, Ahmad bin Abdul Wahab. Tiptani dulu dipanggil Tok Posan ataupun Tok Perigi Tua panggil. Dia ni sezaman dengan ya 3 ulama zaman dia. Pertama Tok Dalo dia panggil. Tok Dalo ni pondok Dalo. Mengeluarkan beribu ulama. Bukan kata orang biasa, ribu ulama yang buka pondok. Tok Dalo, Abdul Rahman bin Arsyad. Dia ma'ruf dengan ilmu nahwu dan ilmu tasawuf. Pondok dia boleh hampir seluruh baba-baba tok di petani akan lalu kepada pondok Dalo ni. Tempat dia nama Dalawiyah, tempat pondok Dalo.
Kedua, ni Tok Guru Syekh Tok Guru Haji Ahmad bin Abdul Wahab, Tok Posel tua. Dia masyhur dengan ilmu falak, ilmu qiraat dan ilmu tauhid. Sana ambo tauhid mari lalu kok ni. Tok Ahmad Posel. Ketiganya Hasan Mu'unggul panggil. Hak ni makruh dalam ilmu fiqh. Pengarang ni ilmu tauhid ni Syekh Ahmad Tok Posel ni pergi dia ada tulis satu kitab mengenai orang naik ke bulan. Bagi dia siapa dia yang beriktikad orang kafir boleh naik ke bulan, hukum dia haram, berdosa dan boleh jadi kafir. Oh, jadi kafir. Oh, dia kata untuk guru pondok mana tahu apa dia mengenai sains. Nah, mengenai sains kita jangan jumuk. Perlu terima ilmu orang, ilmu sains, ilmu gapo. Betul kalau tidak bercanggah dengan Al-Quran. Betul kalau tidak bercanggah dengan hadis. Tapi katanya Allah Ta'ala, orang kafir ni ruh dia tak boleh naik ke langit dah. Macam mana orang kafir dengan tubuh dia boleh naik ke langit. Sedangkan kita sebut tengok dalam kitab, bulan ini terletak di langit yang kedua. Bulan dalam kitab-kitab agama kita lah, tak usah kira buku sains. Kitab-kitab agama yang ditulis oleh ulama kita, bulan berada di langit yang kedua. Berarti dia sudah lepas satu takat langit dan naik ke langit kedua. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ruh orang kafir tak boleh naik ke langit. Dalam hadis sebut nah. Hadis bab dalam Muslim pun ada sebut kata ruh orang apabila dicabut nak naik ke langit pertama, ditolak ke sijin. Sijin ni tempat ruh jahat belaka, dipatak bumi, gapo dah dikeruk bumi. Maka macam mana boleh naik pula? Neil Armstrong ni kafir dulu ke? Kufar dia, kafir. Maka boleh naik. Bah dalam ayat Quran kata wa bamanainahum fauqahum sab'an shidada. Katanya Allah Ta'ala kami jadikan di atas daripada manusia itu 7 lapis langit shidada, yang kukuh-kukuh. Kenapa? Apa maksud kukuh? Benda yang tak boleh ditembusi. Benda yang tak boleh ditembusi. Dan dalam kitab agama kita, ulama mengarang langit pertama wak daripada perak, wak daripada emas. Sekarang dia nak tembus dia apa dia? Asap. Bentuk asap. Benda yang macam asap gitu, tembus macam tu. Okay. Tak kuat teori dia. Maka bagi dia lah, bagi dia. Ambo tidak terlalu kuat sangat pegang, takut dia kata nyanyi kafir dah lah, ambo tak pasal-pasal. Dia kata, siapa dia kata orang kafir boleh naik ke langit dia boleh jadi kafir. Bukti Al-Quran. Dia hanya teori saja. Bahkan dia jumpa gapo dia tahu. Mungkin dia naik daripada atmosfera ni jumpa satu ketu gapo dia benda bukan bulan pun. Nampak gini-gini dia pun cocok dera apa semua pukul gambar kata gitu. Banyak kemungkinan sangat. Tidak boleh kita nak kata teori. Dia kata tak dia jumpa bulan kena belah gapo dia bekas Rasulullah. Itu teori. Teori mungkin benar mungkin salah. Kita sebut dah sains hanya penemuan, bukan ilmu. Dia panggil ulum dia tu. Dan sains ni anak kepada falsafah. Itu masing-masing fikir ni. Itu pendapat anak petik daripada kitab. Boleh tak ustaz oleh tentang isu Palestin? Apakah tindakan kita? Okey, isu Palestin. Lah ni isu paling besar isu kita dengan Allah lah ni. Kita ada masalah dengan Allah. Nama. Kita apabila ada masalah dengan Allah, ada masalah selalu. Isu Palestin ini, ulama-ulama sufi melihat dia hanya ujian kita di tengah perjalanan kita. Kita tengah jalan ni lah ni. Maka akan berlaku isu-isu, benda-benda yang mungkin menyebabkan kita terlewat daripada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim sebut, ni hadis ya. Apa maksud hadis? Benda yang diucap oleh Nabi, apabila yang diucap oleh Nabi pasti akan berlaku. Nabi kata akhir zaman Yahudi akan disatukan. Yahudi akan dikumpulkan di satu tempat di Palestin. Nabi sebut. Berarti apabila Trump ni istihar kata Palestin sebagai ibu negara Yahudi. Berarti seluruh Yahudi dunia akan menuju kepada satu tempat sekali. Nabi sebut, subhanallah, akan berlaku. Dan dalam hadis tersebut apabila Yahudi dikumpulkan di Palestin secara beramai-ramai, memang dia akan kembali dah istihar dah negara dia. Maka dia tak sibuk, dia akan kena buat sebab Nabi dah istihar dah lagu tu. Maka takdir Allah melalui lidah Nabi akan berlaku. Maka orang Yahudi akan masuk beramai-ramai di Palestin. Dan dalam hadis Muslim itu sebut, apabila dia penuh di Palestin, maka orang Islam akan bunuh dia beramai-ramai. Maka pada masa itu Yahudi akan pupus daripada dunia. Sehingga ke dalam hadis Muslim kata, apabila Yahudi bersembunyi di balik batu-batu pokok-pokok, maka pada masa itu Allah Ta'ala tunjuk karamah.
Maka batu-batu dan pokok-pokok kata, ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam, di belakang aku Yahudi, mari bunuh. Bercakap semua benda-benda kecuali syajaratul gharqa. Kecuali satu pokok dipanggil pokok gharqa. Maka pokok gharqa ni kalau Yahudi bersembunyi di belakang dia tidak akan bercakap. Li'annahu syajaratul yahud, kerana pokok itu pokok Yahudi. Sekarang kita tengok di Palestin ditanam secara berbesar-besaran pokok gharqa ni. Kerana Yahudi dia tahu hadis Nabi. Dia tahu benda ni akan berlaku, dia akan sehingga ke dalam kitab sebut dia sekarang buat pedang. Buat pedang. Gila dia penuh buat pedang. Orang tanya dia buat apa? Buat pedang Yahudi. Dia kata dalam kitab dia, tengok Yahudi sendiri pun percaya pada kitab kita. Kita orang Islam dengan Al-Quran dengan hadis tak percaya. Yahudi kata dalam kitab saya sebut akhir zaman kita akan perang dengan pedang. Dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri pun nampak macam mana nak perang dengan pedang sekarang ada sekat, ada peluru, ada apa dia. Tetapi agama kata akhir zaman kita akan perang dengan pedang. Percaya tak percaya dia buat beribu, berjuta dah pedang. Kerana dia yakin. Agama dia sekalipun dia nampak, lo ni sekarang ada pistol, apa pun pedang. Kita dalam Al-Quran sebut kata perang dengan pedang, dalam hadis sebut pedang, kita tak suka. Pedang ni zaman dulu. Tengok. Yahudi percaya dengan kitab-kitab Talmud dia, kitab-kitab. Tapi lagu mana? Dia terpaksa buat. Jadi istihar lagu tu tidak memberi kesan kepada kita. Kita nampak lah ni apa yang Nabi sebut akan berlaku. Jangan bimbang kata kita akan benar. Yahudi akan dikupu di situ. Jangan bimbang. Seolah-olah perancangan Tuhan. Cuma kita tunggu masa dia. Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut lagu tu. Dan Yahudi akan dibunuh secara beramai-ramai. Berlaku. Dia fikirlah lagu mana pun dia akan berlaku. Cuma masalah sekarang katanya Nabi kita nak benar lawan Yahudi ni satu benda. Dalam hadis sebut kita kalau nak benar lawan Yahudi ni kalau sembahyang subuh seperti sembahyang Jumaat. Nabi kata kalau kamu nak benar lawan Yahudi sembahyang subuh kamu mesti sembahyang Jumaat. Maka kamu akan benar Yahudi. Tak payah boikot, tak payah buat apa. Ikut kata Nabi. Ikut keedah Nabi. Ni kita guna keedah kita sendiri fikir. Hak Nabi suruh penuh semaya subuh, kita tak saya dengar. Kita nak guna boikot lah, guna cara gini. Apa tak saya dengar kata Nabi. Nabi obat mudah dah. Penuh ke semaya subuh. Benar dah kita dengan Yahudi. Benar dah. Tak percaya dengan Nabi. Ada seorang. Kalau kita keluar dakwah lah. Keluar dakwah ni cerita dia. Dia keluar di sempadan dekat Saudi Syria ni. Saudi Syria. Maka dia lepas pada semaya subuh, dia tengok ada seorang pemuda duduk. Macam duduk lihat-lihat dia lah. Orang dalam masjid. Maka lepas pada sehari dua hari, dia tengok ada pemuda tu. Tak semaya, dia tengok-tengok. Akhir sekali dia pun panggil. Lepas pada semaya subuh, dia pergi jumpa. Dia kata, apa awak tak naik semaya? Kata, kita semaya subuh. Kata tak, saya tak semaya. Apa awak tak semaya? Saya Yahudi. Oh, Yahudi kata. Lepas tu apa faedah awak mari-mari tengok kita ibadat? Kau awak bukan terliur dengan ibadat kita. Kata tak. Dia kata dalam agama saya kata kalau orang semaya subuh, orang Islam semaya subuh penuh masjid, maka Yahudi akan kalah. Maka tiap-tiap hari saya tengok. Kalau sagun ni benar lah kita. Dua sah. Tak email, kadang-kadang tak email tak mari, tak siap mari. Kadang-kadang cicuk saja mari. Pas kita tak benar kita dengar kat kata Nabi. Nabi kita widah penawar untuk kita. Jangan guna akal dalam menyelesaikan masalah. Panduan Nabi sebut siapa kiamat betul-betul. Nak benar ni. Tak asyik dengar kita. Dok cara kita. Kalau betul kita nak Palestin. Kita saya sungguh ke agama kita. Saudara kita. Semaya subuh penuh. Dok tak dengar. Buat cara kita. Penjanjian kau apa dia ikut. Boikot kau apa dia. Pelik-pelik. Boikot barangnya Yahudi. Yahudi duduk dalam kepala. Tak isap saya makan barang Yahudi. Yahudi, fikrah Yahudi dalam kepala. Yahudi kata, saya sudah berjaya dah. Dia mau tak makan bagi saya boleh jual sama dia. Tapi, saya sudah berada dalam hati awak. Awak tak beli bagi saya, tak apa. So, penting, walan tarda ankal yahudu hatta tattabi'a millatahum. Nabi tak sebut, dalam Quran tak sebut, hatta tadkhulul. Sehingga kamu masuk dalam agama Yahudi tak. Hatta mu ikut saja Yahudi. Apa masih ikut? Mikir cara Yahudi. Anak-anak, ngaji agama pun tak. Ngaji dunia saja. Buat kelik duit, buat kelik pitih. Dunia saja, akhirat dah. Berjaya dah saya berjaya dah. Kau tu mastermind dunia. Tu fikir gitu. Tapi kalau ahlillah, dia boleh kuasai. Orang ni kata takut, saya sudah dikuasai oleh Yahudi. Dunia sekarang dikuasai oleh Yahudi. Siapa dia? Dunia boleh kuasai.
Tapi pengurusan dunia dikuasai oleh kutub kita mengaji. Kita ada agama ke? Orang-orang yang soleh, orang wali Allah Ta'ala. Akhir dunia lagu mana? Dalam kitab sebut apabila orang kafir nak lawan, orang-orang ahli-ahli akad tangan saja. Dah hancur binasa dah dia. Nabi sebut. Siapa dia kuasai sebenar? Yahudi ataupun ahli-Allah? Ahli-Allah. Kita rasa takut, dunia sudah menguasai oleh Yahudi. Kerana kita dunia. Kalau kita ahli-Allah, tak ada orang boleh masuk dalam tubuh kita. Diri kita, fikrah kita, agama kita, kehidupan kita. Tak boleh masuk. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita ni asyidda' 'alal kuffar, tegah kepada kafir. Apa maksud tegah? Jumpa kafir ke atkok? Tak, tu Wahabi. Orang tengok Yahudi, kok ke atkok? Tak. Asyidda' ni maknanya tegah dengan agama. Saya ada agama, saya ada pendirian saya. Anak saya ikut tarbiyah saya. Isteri saya ada kehidupan saya. Saya ada Allah, saya ada Nabi Muhammad. Tu maksud tegah. Perangai lembut, lemah lembut. Rasulullah tak pernah pergi bunuh Yahudi tiba-tiba. Tak pernah boikot. Tak ada lagi Rasulullah boikot bagi Yahudi. Rasulullah makan bagi Yahudi. Kita boikot. Tapi tidak asyidda' 'alal kuffar. Tegah dengan kafir. Ruhama'u bainahum. Saling sayang menyayangi, saling boleh tolong ansur dengan sama-sama Islam. Ni kita sama Islam kerah pula. Sama orang kafir boleh baik pula. Asyidda' 'alal kuffar. Bukan asyidda' tu pergi bunuh orang kafir. Tu maksud tegas di dalam agama. Tegah dengan pendirian kita. Pada masa tu Yahudi tak dia akan meraung sepenuhnya, tak boleh kuasai kita. Hak tu dia paling takut sekali. Hak ni pengajian yang sebenar, wirasah Muhammadiyah ni. Maka kita lah ni orang tak asyik baca dah. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala tarik hati kita untuk belajar benda lagu ni. Jadi alillah tidak ada masalah. Kita kata, Syekh Sufi ni tak cara kepada dunia, isu Palestin pun tak kecek. Dia balik sana tu dah fikir. Dia dah ikut dah Nabi Muhammad sebut. Biar jelas pendirian kita ni. Jangan terkesan dengan suasana. Ingat suasana sentiasa akan berubah. Selagi mana kita tak mati, maka kita akan terkesan dengan suasana betai sunni. Tak apalah besar. Tapi biar buat tindakan yang benar. Nabi dah sebut ni. Jadi panjang sangat. Soalan kau. Sebelum Nabi Adam AS ada lain makhluk seawal yang Allah turunkan ke bumi. Okey. Masalah sebelum daripada Nabi Adam turun ke bumi ada makhluk ke? Ada makhluk lah. Kerana dalam ayat Quran saat ini pun sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Rasulullah Allah Taala sebut jin dulu baru manusia. Berarti jin sudah ada sebelum pada manusia. Nabi Adam adalah wakil kepada orang yang pertama daripada golongan manusia. Sebelum daripada itu ada dah makhluk banyaklah. Maka ulama kata makhluk tu gapo dia khilaf ulama. Antaranya kata jin, adanya ada satu bangsa dipanggil him ko gapo dia. Bangsa inilah yang duduk di atas muka dunia dulu. Maka Allah Ta'ala perintahkan dia untuk makmurkan bumi. Tetapi dia tak dengar kata buat binasa, buat gapo. Maka akhir sekali Tuhan hancurkan seluruh bangsa dia. Tuhan nak ganti makhluk lain untuk imarahkan bumi. Sebab itulah malaikat apabila Allah Ta'ala nak mencipta Adam. Dia kata, kamu nak ciptakan makhluk yasfiku nadimak menumpahkan darah, memuak kerosakan. Dia teringat makhluk dulu penuh dah ada duduk muka bumi. Maka dia takut-takut manusia ni. Maka Tuhan kata inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu, mu tak tahu. Maka Allah Taala ciptakan manusia, maka nabi malaikat melihat kehebatan manusia yang sebenar yang menjadi khalifah ini, maka bersujudlah ramai-ramai kepada Nabi Adam alaihissalam dan mengiktiraf manusia yang layak untuk memakmurkan bumi. Ada makhluk, nama gapo dia ikut dia lah. Tak apalah, tak kenal. Hak penting kita lah. Tapi adalah makhluk. Sebab nama jin kau gapo dia ada. Berapa ribu tahun waktu dalam kitab pun ada sebut macam-macam riwayat. Alhamdulillah lah saya dah nampak jalan ini macam mana saya nak tarbiyahkan saya dengan anak saya kerja dan sebagainya. Dengan keadaan yang sekarang ni memang dengan ujian Allah Ta'ala saya selalu banyak minta Ustaz boleh tak bagi saya satu panduan. Okey, masalah kita kisah perjalanan lama kita ni. Dia kata ghafarallahu amma salaf. Dalam Al-Quran kata ghafarallahu amma salaf. Apabila orang kafir mari temu dengan Rasulullah, masuk Islam dah usia 50, 60. Maka dia kata saya banyak dosa dengan
Allah Ta'ala. Macam mana? Allah Ta'ala kata, ghafarallahu amma salaf. Allah Ta'ala maaf dah lepas-lepas. Bolah kecek benda lepas-lepas. Sekarang, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala uji kepada kita. Sekarang saya nak ubah kehidupan daripada begini kepada begini. Payah. Betul. Sebab kita dulu tarik kerana terlalu jauh. Maka Allah Ta'ala nak kifaratkan dosa jauh kita dengan mujahadah kita sekarang ni. Kita mujahadah sekarang untuk diri kita mujahadah dah. Kita nak tarik isteri kita, anak-anak kita dah jauh sangat. Maka kerana silap kita, maka kifarat dosa itu berat sebab jauh sangat. Maka Tuhan payah ke cara kita mujahadah. Ingatlah, setiap kali kita rasa susah dalam nak jadi baik ini, Allah Ta'ala bayar. Untuk diri kita nak tarik isteri kita, Allah payahnya. Nak suruh mak kita, itu ikut cara dia. Nak cari anak isteri kita ke apa dia. Nak suruh dia semaya. Payah, betul. Tetapi untuk kifarat ke dosa-dosa kita dulu. Allah Ta'ala saya nak suruh kita ke bersih. Kalulah Allah Ta'ala kata saya belum nak berubah jadi mudah. Maka kifarat dosa-dosa dulu. Siapa dia nak cara mana nak apa? Okey, cara kita kembali tu payah. Sebab tu Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang tawab, orang yang banyak bertaubat. Apa maksud banyak bertaubat? Kerana banyak dosa. Orang banyak dosa, banyak kali taubat. Buat dosa, buat pula banyak bertaubat. Dosa itu sebenarnya ulama kata memang tradisi manusia dah berlaku dosa. Kalau tak berlaku dosa, Nabi-Nabi. Tetapi dosa yang tidak ditaubat, itu masalah. Berlaku dosa tak apa, penting kita angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya minta maaf. Ya Allah, saya tak dengar. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita bangun tengah-tengah malam. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu saya nak berubah. Dia kata, carilah kawan-kawan yang baik. Tunjuklah tempat-tempat molek. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak tahu apa. Ya Allah, ya Tuhanku. Agamamu, ya Allah, ya Tuhanku. Beri saya hidayah apa. Ini anak isteri. Tengok muka anak isteri kita. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya bawa dia jauh daripada agamu. Ya Allah, tarik saya. Tarik saya sore. Tarik isteri saya, anak saya. Tarik hati dia. Cuba mujahadah. Sebagaimana kita dulu bawa dia tempat yang tak molek. Kita bawa lah ni tempat yang molek. Mujahadah, Tuhan bayar. Susah, penat berbanding dengan orang. Oh, Tuhan bayar padan. Ingat kita muamalah dengan Allah. Tuhan tak pernah tinggal kita. Sebenarnya Tuhan dekat yang dulu daripada kita saja rasa berjauhan. Seolah-olah seperti sepasal kasih duduk sebelah dah, tetapi hati bersama orang lain. Tu perangai kita. Kita duduk sebelah kekasih dah. Kekasih kita duduk tengok kita, Allah lah buat apalah. Hati kita duduk dengan orang lain. Tetapi apabila kita teringat kekasih kita teringat, oh, pengalaman jauh tu kembali semula kepada dia. Maka begitu duduk dengan orang sufi. Maka sentiasa hadir dalam majlis-majlis sebut Allah Ta'ala ajak orang kepada kebaikan. Maka itu merupakan kifarat untuk bersihkan diri kita supaya syurga ni orang bersih. Maka nak kifarat dia lagu tu. Nah, mudah-mudahan mujahadah kita, payah kita tu bayar. Jangan bimbang minta doa Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Hadir sentiasa tukar saing-saing untuk molek kepada saing-saing molek, suasana molek, rumah kita baiki. Dulu ada gambar-gambar tak molek. Okey, kita buat belakang bakar. Bismillah, ya Allah, itu aku bakar kerana-Mu, ya Allah, itu aku. Mudah-mudahan aku bakar ni semua maksiat aku hilang bersama dengan api-api ni. Niat semacam semua bertindakan kita niat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya aku, kita minum air, ya Allah, itu aku. Mudah-mudahan masuklah rasio C nur hidayat kepadaku, minum. Mudah-mudahan masuk. Niat lagu tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Nah, lagu tu ya. Payah, susah, okey. Masing-masing ada payah, susah dia. InsyaAllah Tuhan bayar kita bersama Allah. Sekalipun kita nampak tak sayang, tak ada membantu, Allah Ta'ala bantu. Kita ingat kata Allah Ta'ala bantu. Itulah, jangan tinggal majlis-majlis yang baik. Gitulah. Melazimi orang-orang yang baik, tinggal. Benda-benda tak molek buat dalam rumah. Mudah-mudahan baca ayat Quran, baca dalam rumah, tukar. Benda ni tak akan berubah dalam masa sehari sebagaimana kita berubah daripada Allah. Bukan sehari kita berubah. Dah lama dah kita berubah dengan Allah. Tiba-tiba bila nak berubah jadi baik nak sehari tak boleh lah. Tuhan bayar insya-Allah. Jangan bimbang ni. Okey, banyak sebut astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi rabbi astaghfirullah min zambi. Subhanallah wa bihamdi rabbi subhanallahi wa bihamdi rabbi astaghfirullah min zambi. Jadi anak ijazah lah istighfar ni sebagaimana saya terima daripada guru saya Sidi Habib Omar. Astaghfirullah min zambi. Pergi sebeh tu baca hak tu saja. Buat masa ni yang tak baca hak tu dulu. Ya kaedah dia cara nak basuh, dia kena basuh dengan air dulu, jangan pakai sabun selalu. Ya ada sipir dia lah. Kita basuh dulu, kita cuci dulu, buai minyak dulu barulah kita pakai sabun. Tu cara dia. Subhanallahi wa bihamdi rabbi
Astaghfirullah min zambi. Baca sebanyak mungkin sampai tidur kita lagu tu. Beli tasbih. Subhanallah wa astaghfirullah min zambi. Beli tasbih ni. Kita nak taubat nak sebut nama Tuhan, belilah tasbih kecil pun tak apa. Kita nak pergi, contohnya nak pergi Johor Bahru ke nak pergi mana ni, perlu pada alat dan kenderaan untuk sampai ke sana. Sekalipun kenderaan yang sedikit, kereta, basikal, maka untuk berjalan nak berzikir ada alat-alat dia. Maka kita belilah alat-alat untuk berzikir, tasbih ke apa. Biarlah dia kata, oh warna lebay ke warung. Ada tak biar? Saya sekarang nak tuju Allah, saya nak ada kenderaan. Biarlah kenderaan saya kecil pun tak apa, saya berzikir untuk Allah Ta'ala. Tak usah kira orang naik ada sebab sani tu, naik masjid tu besar sani sebab. Orang naik lori apa semua tu terpulang pada dia. Yang penting kita kata kita nak tuju Allah. Saya nak berjalan kepada Allah. Mana kenderaan awak? Tak ada. Weh lu. Patut awak kata awak nak pergi Kota Baru. Beli tiket bas tak? Patut macam mana awak nak jalan? Begitu juga kita nak berzikir. Tiba-tiba orang tanya alat-alat berzikir. Tak ada. Berzikir pakai mulut. Memel lah. Alat dia ada alat juga. Kita nak masuk pun ada alat dia ni. Puyuk ke apa dia. Maka hak tu standard dia, tradisi dah kita untuk berjalan ada zikir. Subhanallah bihamdi astaghfirullah min zambi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil. Alhamdulillahirabbil alamin.